Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Babun fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Babun, ini satu bab. Fa in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqamus salah, dan mendirikan salah, wa atawuz zakah, membayar zakat, fakhallu sabilahum, lepaskan laluan mereka. Fakhallu maknanya bebaskan mereka untuk pergi, bebaskan mereka, tidak lagi mereka ini kena tahanan. Ini babun secara riwayatnya munawwan, yang ini bertanwin, babun. Dan takdirnya apa? Babun fi tafsiri qaulihi ta'ala. Bab berkenaan tafsiran ayat fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata. Boleh juga ditakdirkan idhafah, yakni babu tafsiri qaulihi ta'ala. Babu tafsiri qaulihi ta'ala, bab tafsiran ayat fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata ila akhiril ayat. Cuma Allama Aini, salah seorang yang syarah kitab Sahih Bukhari, beliau tak setuju apa yang Al-Hafiz Ibn Hajar buat ni. Al-Hafiz kata babun sini munawwan. Allama ini kata sepatutnya jangan munawwan, jangan ada apa-apa i'rab pada perkataan bab itu. Sepatutnya dijadikan bab gitu, kata adidil asma, seperti kita membilang nama-nama. Kata adidil asba, seperti kita bilang, kita buat senarai nama kan, kita bilang nama apa dalam bilik kita, misalnya ada syubak, tingkap syubak, bab pintu, merwahah kipas misalnya kan. Semuanya tu kita tidak buat i'rab, tapi kita sebut secara mabniun ala sukun. Syubak, bab, jidar, mirwahah, misbah, apa lagi kita bilang benda-benda yang ada dalam satu-satu senarai, kita tidak i'rab nama-nama tadi. Sebab kita sebut dalam bentuk ta'didil asma, membilang ataupun menyenaraikan nama-nama tanpa kita buat apa-apa i'rab pada dia. Di sini pun sepatutnya gitu kata Allama ini, bab gitu. Jangan ada tanwin. Sebab apa? Satunya ini bukan bab tafsir, ini bukan kitabut tafsir. Sekarang ini kitabul iman. Kenapa nak dijadikan babu tafsiri qaulihi ta'ala ataupun babun fi tafsiri?
Siapa? Al-Ma'ini marah kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar. Mereka ni hidup sezaman ni. Sama-sama pakar dalam bidang hadis dan sama-sama mensyarahkan Sahih Bukhari. Dan yang kedua, alasan Al-Ma'ini, ayat fa'in tabu ni akhiru ma nazala minal Quran. Berdasarkan satu riwayat daripada Anas bin Malik bahawa ayat fa'in tabu wa aqamus salah ini akhiru ma nazala minal Quran. Ayat Quran yang terakhir. Jadi kalau dia terakhir, macam mana pula boleh ada hadis yang mentafsirkan dia? Sebab at-tafsir ja'a ma ja'a mutaakhiran. Tafsir ni yang datang akhir, yang datang kemudian. Kalau dia sendiri dah kemudian, macam mana dia nak mentafsirkan apa ayat ni sendiri, dia sendiri kemudian, macam mana dia nak dia sendiri yang akhir turun. Jadi sepatutnya dialah yang mentafsirkan hadis, dan bukan hadis mentafsirkan dia. Sekarang ni yang jadinya apa? Hadisul bab mentafsirkan ayat fa'in tabu. Hadisul bab mentafsirkan ayat fa'in tabu. Kalau fa'in tabu tu turun dulu tak apalah. Hadis datang kemudian mentafsirkan dia. Ini dia ni last kali tu. Akhiru ma nazala minal Quran. Berdasarkan riwayat Anas. Ini apa riwayat Anas ni khilafan lil jumhur, menyalahi pandangan al-jumhur yang mengatakan akhiru ma nazala ialah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu perbahasan lain lah tu. Itu dua alasan lah. Al-Ma'ini tak setuju dengan pandangan Al-Hafiz Ibn Hajar yang kata di situ babun. Sepatutnya dia kata bab saja, bab. Ini adalah satu bab. Lepas tu tidak ada i'rab di situ. Kemudian ayat itu adalah sebut semata-mata sebut ayat saja. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah. Bukan hadithul bab mentafsirkan ayat fa in tabu. Boleh faham dua alasan tu? Ya ina'am. Alasan pertama dia, bab ni bukan kitabut tafsir. Okey? Bukan kitabut tafsir, ni kitabul iman. Kenapa nak dijadikan hadis bab ni? Hadisul bab ni tafsir bagi ayat fa in tabu. Alasan kedua apa? Ya. Alasan wa ina'am. Bukan gitu. Bukan kenapa tafsir. Kenapa hadis mentafsirkan dia? Sebab dia akhiru ma nazala kan. Patut dia mufassir. Kenapa dia jadi mufassar? Sepatutnya dia mufassir sebab dia akhiru ma nazala. Sekarang ni dia jadi mufassar ni kalau ikut kata Al-Hafiz Ibn Hajar. Okey? Dia mufassar. Hadis sebab mentafsirkan dia. Sepatutnya jangan begitu sebab dia tu akhiru ma nazala. Okey, orang lain faham orang lain? Abdul Azim apa cerita? Ada faham ke? Ada faham? Ya. Okey. Lain tak kuat tak apa. Okey. Nanti kita cuba upload ke YouTube lah. Nanti boleh tengok sana insyaAllah. Channel dia channel Fastabiqul Khairat lah. Nama channel tu. Okey. Yang lama ada. Ada satu dua je yang saya tak sempat rakam, tapi kebanyakannya adalah. Okey. Ya ya. Apa munasabah ni? Okey, sebelum tu kita jawab dulu kan.
iskal yang dikemukakan oleh Allamah Aini? Jawapannya satu, dia kata hadisul bab tak patut jadi tafsir sebab ini bukan kitabut tafsir, ini kitabul iman. Jawapannya, kalaulah raddun alal murji'ah tu disebut dalam bentuk dalam sambil mentafsirkan ayat Quran, disebut rad alal murji'ah, maka tidak ada masalah untuk dia diletak dalam kitabul iman. Di sini kan Imam Bukhari menggunakan hadisul bab sebagai tafsir bagi ayat Quran untuk rad alal murji'ah. Hadis sebab kata bahawa orang yang tak semayang diperangi, orang tak bayar zakat diperangi. Mereka tidak maksumul mali wad dam. Orang tak solah, tak bayar zakat, tidak maksum, tidak terpelihara harta benda mereka dan darah mereka. Bermakna ada mudarat. Maksiat tu ada mudarat. Murji'ah kata tak ada mudarat. Jadi raddun alal murji'ah dibuat dalam bentuk apa? Menjadikan hadis ni sebagai tafsir bagi ayat fa'in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata. Sebab hadis dengan ayat tu ada persamaan tu. Dan hadisul bab cerita bahawa orang tak sembahyang dengan tak bayar zakat tidak ada ismah, tidak terpelihara darah dan harta mereka. Mafhum mukhalafahnya kalau mereka sembahyang dan mereka bayar zakat, maka mereka fakhallu sabilahum, maka mereka itu terpelihara darah mereka dan harta mereka, mereka tidak diperangi. Bahkan sebaliknya dilepaskan mereka. Khallu sabilah, mereka dilepaskan, tidak diperangi. Jadi ada persamaan kan antara hadisul bab dengan ayat fa'in tabu. Fa'in tabu tu jika mereka bertaubat daripada syirik. Mereka bertaubat daripada syirik dengan erti mereka mengucap syahadah. Mereka mengucap syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu maksud tabu tu, taubat daripada syirik dan bid'ah. Taubat daripada syirik dan bid'ah, mengucap la ilaha illallah dan mengucap muhammadur rasulullah, wa aqamus salah, dirikan salah dan bayar zakat. Maka fakhallu sabilahum, yakni tidak lagi aku diperintahkan untuk memerangi mereka. Okey, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah memerangi hatta tughayah. Hatta ghayah, sampai mana kena perangi? Sampailah mereka mengucap syahadah, taubat daripada kufur dan syirik, dirikan salah dan bayar zakat. Bila mereka dah ada tiga tu, tidak ada lagi qital. Berakhirlah, hatta kan ghayah kan, berakhirlah qital terhadap mereka. Mereka sudah maksumul mali wad dam dan mereka sudah memperolehi takhliyatus sabil. Fakhallu sabilahum, takhliyatu as-sabil. Itu persamaan antara hadithul bab dengan tarjamatul bab. Jadi hadis digunakan hadis ini untuk tafsir ayat sebagai raddun alal murji'ah, maka tidak ada masalah untuk diletak dalam kitabul iman. Itu jawapan kepada persoalan pertama. Boleh faham? Persoalan kedua yang Allamah ini kata, ayat fa'in tabuni akhiru manazala, maka sepatutnya dia bukannya mentafsirkan, sepatutnya dia ni akhiru manazala, dia mentafsirkan yang lain. Sebab tafsir ni datang ke mana? Matan. Satu tafsir, satu lagi matan kan. Matan datang dulu ke tafsir datang dulu? Ya.
gangguan pula ni. Mana nampak ni? Okey, ada gangguan tadi. Matan dengan syarah. Tafsir ni macam syarah kan. Matan dengan syarah. Syarah datang kemudian kan. Faham? Matan dulu, syarah kemudian. Okey. Jadi bila ayat Quran ni akhiru ma nazala fa in tabu ni, sepatutnya akhiru ma nazal, ya? Ya. Itu dia datang. Saya dah terkeluar. Okey, kejap. Okey, ada gangguan sikit tadi Dah masuk balik. Dah dapat dengar balik suara saya? Ya. Okey. Tadi ada gangguan sikit. Dia ada masuk dia punya mesej apa benda tu. Okey. Jadi fa'in tabu ni iskal alam aininya, dia tak boleh jadi matan. Dia tak boleh jadi matan sebab dia ni akhiru ma nazalah, ayat terakhir. Yang datang kemudian ni sepatutnya jadi syarah. Kan kalau matan dengan syarah, matan datang dulu, syarah datang kemudian. Gitu kan, matan dulu, syarah kemudian. Jadi ayat ni, ayat fa'ita boleh kerana dia ayat terakhir, dia tak boleh jadi matan sehingga hadis sulbab mentafsirkan dia. Sebab dia akhiru ma nazalah. Jadi jawapan kepada persoalan tu ialah tak ada masalah. Kadang-kala walaupun katakanlah kita terimalah riwayat Anas ni bahawa ayat ni ayat terakhir, tak ada masalah Nabi sebut dulu satu perkara yang mana menghuraikan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah Taala pun turun ayat serupa dengan apa yang Nabi syarahkan itu. Tak ada masalah. Makna syarah datang dulu, matan kemudian, ni tidak ada masalah. Kadang-kadang berlaku pun begitu. Kan Nabi syarah satu perkara bahawa aku disuruh memerangi manusia sehingga mereka mengucap syahadah, mereka mendirikan solat, mereka bayar zakat. Nabi syarah begitu. Lepas tu datang matan. Allah Ta'ala turunkan matan sesuai dengan syarah Nabi. Matan datang kemudian, tak apa. Turun matan apa? Fa'in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Matan datang kemudian. Tak ada masalah. Macam kita belajar lah. Kadang-kadang kita belajar syarah dulu, matan belajar kemudian. Okey, itu jawapan kepada persoalan kedua. Iskal yang kedua yang dibawa oleh Allama Aini terhadap Al-Hafiz Ibnu Hajar. Boleh faham? Boleh faham? Okay. Kemudian hadis ni, satu lagi iskal berbangkit tentang hadis ni. Ibnu Umar punya riwayat ni sahih ke? Sahih ke riwayat Ibnu Umar ni? Sebabnya semasa berlaku munazarah antara bapa dia Sayyidina Umar dengan Khalifah Abu Bakar Siddiq tentang memerangi mani'uz zakah, orang tak membayar zakat. Abu Bakar Siddiq bertegas nak memerangi, Sayyidina Umar tak setuju. Bila mana Abu Bakar Siddiq berdalil dengan qiyas. Jadi kenapa Ibnu Umar ni dan dia tidak kemukakan hadis ni semasa perdebatan tu berlaku? Sepatutnya dia kemukakan hadis ni untuk menyokong khalifah bahawa peperangan harus memerangi orang tak berbayar zakat ni, harus. Sebab apa? Ada hadis Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa itu zakat. Kan ada hadis. Jadi dia diam saja bila Khalifah Abu Bakar Siddiq bertegas nak memerangi, dan dia tak sebut hadis ni.
sepatutnya disebutlah untuk menyokong khalifah. Dan dia sepatutnya beritahulah bahawa Nabi SAW di samping mensyaratkan syahadah untuk ma'sumul mali waddam, di samping Nabi mensyaratkan syahadah, Nabi juga mensyaratkan bayar zakat. Nabi juga mensyaratkan solah dan bayar zakat. Jadi ada hadisnya. Kan? Dan satu poin lagi, bila mana khalifah berdalil dengan qiyas, la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakati fa inna zakata haqqul mal. Aku akan memerangi mereka yang memisahkan antara salah dengan zakat, kerana zakat ini merupakan hak harta. Kalau salah, meninggalkan salah diperangi, maka meninggalkan zakat juga diperangi. Abu Bakar masa itu berdalil, berhujah dengan qiyas. Jadi sepatutnya Ibn Umar, kalau hadis ni memang sahih, memang ada pada dia, sepatutnya dia kemukakan hadis inilah untuk menyokong khalifah. Mana khalifah tak perlu berdalil sekadar dengan kias, kerana nasnya ada, sepatutnya gitu. Dalam hal ni, wahai khalifah, bukan sekadar kias, nas pun ada. Dan ayahanda tak sepatutnya berbeza pendapat dengan khalifah dalam hal ini, kerana ada nas. Ini sepatutnya begitu. Jadi bila Sayyidina Umar tak mengemukakan hadis ni, timbul kemusykilan, adakah hadis ni tidak sahih? Siapa boleh jawab kemusykilan ni? Al-Hafiz Ibn Hajar jawab bahawa satunya semasa munadharah itu boleh jadi Ibn Umar tidak hadir. Dia tak ada di situ. Jadi tak semestilah bahawa dia tak sebut ketika itu, bermakna hadis ni tak sahih, tak wujud. Itu satu kan. Boleh jadi dia tak ada. Semasa ayah dia berdebat dengan khalifah, khalifah nak perangi, ayah dia tak setuju. Dia tak kemukakan hadis ni untuk menyokong khalifah dan menyekat ayah dia. Boleh jadi dia tidak ada di situ. Yang kedua, kalau ada, boleh jadi dia tak ingat, tidak mustahdar. Okay? Walau kana hadiran, rubbama lam yakun mustahdiran. Walau kana hadiran, kalau dia hadir sekalipun perdebatan itu, munadharah itu, rubbama lam yakun mustahdiran. Boleh jadi dia tidak mustahdir, yakni tidak mengingati hadis ni pada ketika itu. Biasalah tidak dalam semua keadaan kan perawi mengingati kan semua peristiwa. Dan yang ketiga, dia tak beritahu ketika munazarah itu, boleh jadi dia beritahu selepasnya. Kadang-kadang bila orang dewasa, elders, orang yang lebih berumur, orang lebih tua daripada kita, taraf ayah kita kan sedang berdebat, sedang apa, jadi kadang-kadang anak ni dia rasa segan nak masuk campur. Jadi dia rasa tak munasib, tak sesuai untuk beritahu masa tu. Sebab apa, boleh jadi akan menyinggung. Misalnya kan, menyinggung mana-mana kan, menyinggung ayah dia ke apa ke. Sebab hadis ni menyokong khalifah ni, Khalifah Abu Bakar Siddiq. Boleh faham? Hadis ni menyokong Khalifah Abu Bakar Siddiq dalam perkara memerangi, mengharuskan apa, memerangi mani'iz zakah, orang tak berbayar zakat. Kalau dia sebut dalam majlis gitu, depan ramai, boleh jadilah ayah dia akan tersinggung dan sebagainya. Maknanya dia tak sebut ketika itu, boleh jadi dia sebut pada ketika yang lain, ketika infradi dan sebagainya. Ketika apa, masa yang berasingan. Ini jawapan ni siapa bagi? Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Sampai baik. Tentang kenapa Sayyidina Umar tak setuju dengan Khalifah Abu Bakar Siddiq untuk memerangi mani'iz zakat. Sedangkan zakat ni termasuk dalam ma'ulima minad dini bid darurah. Ma'ulima minad dini
bidarurati, yang diketahui secara terang-terang sebagai satu juzuk dalam agama, satu rukun dalam agama, yang mana mengingkarinya boleh jadi kufur. Ingkaru ma'ulima minad dini bidarurati kufrun. Ingkaru ma'ulima minad dini bidarurati kufrun. Mengingkari zakat itu satu kufur. Jadi kufur harus memerangi. Kenapa Sayyidina Umar tak setuju? Ini satu lagi kemuskilan ni. Siapa boleh jawab? Yang selepas Nabi wafat kan, ada berapa firqah orang Islam. Satunya golongan As-Sawadul A'zam, golongan ramai yang masih istiqamah dengan Islam, istiqamah dengan keimanan mereka, iaitu golongan Muhajirin, Ansar, dan sebilangan besar orang Islam lah. Ini satu golongan yang wujud selepas kewafatan Nabi. Yang kedua ialah golongan yang murtad. Golongan yang murtad ni meninggal, keluar daripada Islam. Okey. Golongan murtad ni terbagi pada dua pula. Ada yang kembali kepada agama nenek moyang mereka, dan ada yang mengikuti nabi palsu seperti Aswad Al-Ansi, seperti Tulaihah Al-Asadi, seperti Musailamah Al-Kadzab, seperti Sajah dan seumpamanya. Mereka murtad dan mengikuti nabi palsu. Jadi ada tiga golongan kan. Satu golongan As-Sawadul A'zam, yang kedua kembali kepada nenek moyang, agama nenek moyang mereka, yang ketiga mengikuti nabi palsu. Yang keempat ialah golongan yang la ilaha ula wa la ilaha ula ni. Tengah-tengah, tak tahu, nanti tengok dulu, kita tengok dulu mana firqah ghalibah, mana firqah yang akan menang, nanti kita akan bersama tengok. Yang bersama khalifah akan menang ataupun yang bersama nabi palsu akan menang, nanti kita akan. Ini firqah yang mana mutaraddidah. Firqah mutaraddidah mutadabdzibah. La ilaha ula wa la ilaha ula. Nampak kan? Satu lagi golongan, mereka ni syariat keseluruhannya mereka terima, akur. Cuma mereka tak mau bayar zakat. Tak mau bayar zakat. Inilah yang berlaku munadharah antara Khalifah Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Umar. Okey. Tentang yang murtad tu jelas bahawa harus diperangi. Yang mengikuti nabi palsu jelas harus diperangi. Okay. Yang berlaku perdebatannya sama ada nak diperangi ataupun tidak ialah golongan mani'iz zakah. Soalnya kembali soalan tadi, kenapa Sayyidina Umar tak setuju sedangkan zakat ni termasuk dalam ma'ulima minad dini bid-darurah. Sampai baik. Perkara yang jelas dalam agama. Yang mana mengingkarinya boleh jadi kufur. Macam orang mengingkari salah jadi kufur, kan harus diperangi. Sama juga mengingkari zakat. Siapa boleh jawab ni kemuskilan ni? Sepatutnya tak timbullah Sayyidina Umar ni menentang Khalifah Abu Bakar Siddiq. Sepatutnya dia setuju je lah untuk memerangi. Sebab jelas mereka itu sudah kufur. Siapa boleh jawab? Jawapannya gini kan. Mani'iz zakat ni satunya ialah yang mengingkari fardiyatuz zakat. Mengingkari, mengatakan zakat tidak fardu. Yang ni jelas kufur dan boleh diperangi. Satu lagi, mani'iz zakat mengingkari zakat dengan makna tak mau bayar kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq. Mereka takwil ayat Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ayat tu khusus untuk Nabi. Allah suruh Nabi ambil zakat daripada umat. Khudh tu kan fi'il amar yang mana khitab tu khusus kepada Nabi tu. Khudh min amwalihim. Yang mana tidak ada hak khalifah Nabi untuk memungut zakat daripada mereka. Itu takwilan mereka lah.
khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim. Upaya untuk tazkiyah, menyucikan mereka melalui perantara zakat. Upaya itu pun hanya khususiat Nabi, tidak ada pada khalifah Abu Bakar Siddiq. Kerana itu mereka tak mau bayar. Jadi yang ni yang jadi perdebatan. Okey, bukan yang mengingkari fardiyat tu. Kalau mengingkari fardiyat jelas sudah kufur. Itu tidak ada pertikaian. Yang jadi pertikaian Sayyidina Umar tak sudi diperangi ialah kerana mereka ni muta'awwilun. Mereka ada takwilan, ada kefahaman sendiri tentang ayat tu. Jadi kita harus takliful qulub mereka ini. Kita harus dekati mereka secara perdebatan ilmiah. Hantar Pak ahli tafsir Ibnu Abbas ke siapa ke untuk berdebat dengan mereka, membetulkan kefahaman mereka. Tak perlu guna kekerasan senjata. Abu Bakar Siddiq pula fikir perlu sebab mereka dikira baghawah. Bari maknanya mereka dikira durhaka kepada imam, durhaka kepada khalifah. Yang Quran kata wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu apa tu fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Allah suruh perangi fi'ah baghiyah. Kan golongan yang bagi, yang memberontak terhadap imam. Mereka dengan tak mau bayar kepada khalifah Nabi. Sebab kalau zaman Nabi, perintah zakat ni kepada Nabi. Selepas Nabi tentulah perintah pungut zakat ni untuk khalifah Nabi. Namanya pun khalifah, pengganti Nabi. Boleh faham? Ha? Jadi atas dasar mereka ni bughat, faqatilul lati tabghi, maka Abu Bakar kata kita kena perangi. Secara maka pula alasan mereka ni ahlus syahadah. Mereka masih ahlul billah kerana mereka mengucap syahadah. Cuma mereka takwilan. Atas takwilan istilah itu kita cuba luruskan kefahaman mereka secara ilmiah. Jadi munazarah melibatkan yang ni. Okey, jelas? Okey, kemudian masalah solah, tarikus solah. Kalau tarikus zakat diperangi kan, tarikus solah bagaimana? Tarikus solah kalau ikut mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, mereka ini dibunuh. Orang tak semayang ni, satunya kalau tak semayang tu dia mengingkari kefarduan, itulah jadi kafir. Ya, jelas jadi kafir kan, itu jelaslah boleh dibunuh. Setelah tu, setelah suruh mereka bertaubat daripada kemurtadan, tak mau taubat, maka mereka boleh dibunuh, jelas sebab sudah murtad. Sekarang ni kalau meninggalkan salat takasulan wa tahawunan, kerana malas dan kerana memandang enteng solat, ini macam mana ni? Dibunuh ke tidak? Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, mereka dibunuh tetapi atas nama had. Yuqtalu haddan, dibunuh kerana merupakan hukuman hudud bagi mereka nya ialah bunuh. Orang yang meninggalkan salah kerana malas ni, yang ni tentu sekali suruh taubat dululah. Dah suruh taubat, dah dipenjarakan, didenda, di apa semua, setelah mau taubat juga maka boleh dibunuh. Yuqtalu haddan. Imam Ahmad pula kata yuqtalu riddatan, dibunuh kerana sudah murtad. Ini pelik sikit pandangan Imam Ahmad dalam hal ini. Imam Ahmad kata meninggalkan salah kerana malas ini boleh jadi murtad juga. Boleh jadi murtad. Sebagaimana meninggalkan salah kerana mengingkari kefarduan jadi murtad, meninggalkan salah kerana malas pun murtad juga di sisi Imam Ahmad. Maka di sisi dia yuqtalu riddatan, dibunuh atas dasar dia sudah murtad. Imam Syafi'i kata yuqtalu haddan. Imam Ahmad kata yuqtalu riddatan. Pernah ada perdebatan kan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah ni. Imam Syafi'i tanya orang tak semayang ni, macam mana nak suruh dia kembali kepada Islam? Sebab dia di sisi Imam Ahmad kan dia sudah murtad kan. Jadi macam mana nak kembali? Imam Ahmad kata lebih kurang ni munazarah ni, solah lah, suruh dia solah. Imam Syafi'i kata tak ada kaedah nak masuk ke dalam Islam ni dengan cara solah.
Kalau nak suruh mengucap, dia masih ahli kalimah. Mengucap balik dia masih ada kalimah. Nak suruh dia solah, tidak ada kaedah. Nak masuk Islam, kembali kepada Islam dia dengan cara solah. Gitu. Jadi akhirnya dalam perdebatan tu Imam Ahmad diam je lah. Imam Abu Hanifah pula bagi orang yang tarikus salah ni, di sisi dipenjarakan, dipukul, dipenjara apa semua, di inilah ditorture sehingga dia bertaubat lah. Dan kalau dia tak mau taubat juga, dipukul lagi-lagi lah sehingga kalau sampai mati sekalipun, nak orang macam mana? Sebab dia tak mau taubat. Yusjanu fa yudrabu hatta yatuba aw yamut, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Yusjanu wa yudrabu, dipenjarakan lalu dipukul, hatta yatuba, sampai dia bertaubat ataupun dia mati. Okey. Kemudian wahisabuhum. Fa idza fa'alu dhalika, bila mereka melakukan perkara itu, asamu, mereka pelihara dariku darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali masih tak terpelihara bila ada hak Islam. Contohnya zina muhsan. Dia muhsan, dia zina, maka dia akan direjam. Masih tak terpelihara darahnya. Ataupun dia membunuh tanpa hak, dia akan kena qisas. Masih tidak terpelihara juga. Kemudian wahisabuhum 'ala Allah. Zahirnya begitulah. Kalau mereka dah buat semua, ucap syahadah, dirikan salam, selamat. Tapi zahirnya gitu, tapi hakikat hisab mereka, batin mereka, hati mereka, hisabnya, penghisapannya serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan hisab mereka lah di akhirat nanti. Walaupun di dunia ini mungkin mereka terlepas, di akhirat serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bermakna maukulun ilallah, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa tak mengizinkan, insyaAllah kita tutup sakat tu dulu.